Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. مسلمين مسلمات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para ahli keluarga dan para ahli sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Dan demikianlah yang saya muliakan, yaitu Dr. Muhammad Al-Marghalani, salah seorang daripada penceramah kita pada pagi ini. Dan demikianlah juga kepada penceramah kita Al-Ustaz Dr. Osman Muhammadi dan sekalian para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya ucapkan syabas tahniah kepada sekalian hadirin hadirat yang telah bersabar sepanjang 2 hari daripada semalam sampailah kepada hari ini dan sampai ke saat ini. Walaupun kita percaya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai banyak tugas dan banyak juga urusan dan juga komitmen, tetapi tuan-tuan dan puan-puan telah melapangkan masa 2 hari suntuk untuk mengikuti akan seminar ini. Seminar mengukuh pegangan jalan yang selamat, iaitulah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah sekalian, penat lelah tuan-tuan dan puan-puan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan menjadi amalan-amalan yang soleh yang termaktub di sisi Allah untuk menjadi bekalan amalan kita di yaumul akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagai tuan rumah, sebagaimana tuan-tuan sedia maklum bahawa tuan rumah selalu dia mengambil bahagian yang terakhir, maka saya harap dengan keadaan masa kita selepas 5 kertas kerja yang telah dibentangkan, 3 waktu hari semalam, 2 pada hari ini, mudah-mudahan tuan-tuan masih lagi bertenaga untuk mendengarkan kertas kerja yang terakhir ini. Tetapi andai kata kalau tuan-tuan dan puan-puan dah keletihan, maka jangan susah hati. InsyaAllah saya tidak akan terlalu memanjangkan perbicaraan saya. Akan saya cuba seberapa boleh untuk perbicaraan ini dimudahkan supaya dapat kita memahami dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Saya serahkan kata-kata dan perkataan yang akan saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mohon taufik dan inayah daripadanya, kerana saya sebagai hamba yang fakir, yang hina, adalah sangat lemah untuk nak menyampaikan walau sepatah 2 kata sekalipun, apatah lagi dalam untuk menyampaikan satu ceramah yang bertajuk apakah perlu kita bermazhab. Maknanya di sini satu soalan yang sangat-sangat penting yang memerlukan jawapan kepada setiap individu muslim. Apakah perlu kita bermazhab di dalam setiap amalan kita, daripada ibadat kita, akidah kita dan pegangan kita seluruhnya. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah, kertas kerja saya itu terletak pada bahagian yang kedua, kertas kerja yang kedua. Walaupun pada hari ini saya menyampaikan merupakan penceramah yang terakhir, kerana itulah keadaan yang telah saya sebutkan tadi. Ya, di dalam sebagaimana kita semua sedia maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita tujuan asalnya kenapa kita manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi dalam arti katanya lain, bahawa manusia ini adalah sebagaimana makhluk
yang Allah jadikan dengan tujuannya supaya kita beribadah. Ibadah kepada Allah SWT merangkumi daripada i'tiqad kita dan juga daripada segi akhlak peribadi kita. Jadi kalau i'tiqad itu kita boleh katakan dalam bab akidah, bab tauhid, dan kalau dalam segi ibadat zahiriah kita iaitu syariah, iaitu dalam bidang fikih, dan juga daripada i'tiqad ataupun ibadah kita secara batin. Ibadah kita secara batin atau kita namakan tu dalam bab akhlak batin ataupun namanya tasawuf. Jadi pokok kata tiga perkara ini daripada akidah, fikih dan tasawuf adalah merupakan satu tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba yang beriman, termasuklah kita semua tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Jadi kalau sekiranya kita diperintahkan untuk beribadah, bagaimana kita nak melaksanakannya, dan etikad kita bagaimana nak kita perlakukannya. Itulah yang telah Allah Ta'ala utuskan kepada kita para Nabi dan Rasul, dan terakhir sekali dengan khataman Nabiin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, sebagaimana nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitu dapat berkiblat kepada Kaabah, samalah seperti nikmat yang Allah Ta'ala mengutuskan kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu, iaitu Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu daripada amalan-amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajarkan kamu dengan kandungan Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang kamu belum mengetahuinya. Daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa utusan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah untuk bersihkan kita daripada sekalian maksiat zahir dan batin, termasuklah maksiat iaitu percanggahan akidah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana tauhid kepada Allah dengan sebenarnya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana syariat yang telah dikehendaki oleh Allah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana kita nak memperbaiki akhlak batiniah kita, ataupun kita mengatakan bahagian hati kita, rohani kita. Maka itulah dia antara tugas yang telah diwajibkan Allah kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan itu alim-alim ulama sebagaimana kita sedia maklum bahawa mereka telah pun menjalankan apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita sedia mengetahui bahawa para alim-alim ulama daripada golongan para sahabat-sahabat dan juga para alim-alim ulama daripada golongan tabi'in, mereka telah melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang telah dilakukan oleh para alim-alim ulama itu tidak ada yang mengingkarinya. Begitulah sebagaimana kita semua telah mengetahuinya. Namun sebagaimana kita mengetahui, selepas beberapa kurun yang lama timbullah beberapa fahaman-fahaman yang agak mungkin percanggahan yang berlaku, iaitu fahaman yang mengatakan marilah kita mengambil langsung daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan marilah kita berpegang terus kepada Al-Quran, ya. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita merasakan satu fahaman yang agak mungkin ada benarnya pula kalau kita lihat pegangan orang Islam ialah daripada Al-Quran dan Sunnah. Demikianlah juga kalau sekiranya saya waktu pulang daripada Madinah, baru-baru balik pada Madinah pada tahun 80-an, saya pun begitulah merasakan kita perlu kembali pada Al-Quran, perlu kembali pada Sunnah, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah perlu kita nak bermazhab? Kenapa kita nak bermazhab berpecah-pecah? Ini mazhab pun tidak ada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tak suruh kita pegang pada mazhab. Jadi kenapa pula kita nak berpegang pada mazhab? Jadi dengan slogan yang mengatakan marilah kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu kita berpegang kepada mazhab ulama, ini pun merupakan ada kebenaran juga kalau ikut pada fahaman yang mudah. Kenapa kita nak ikut ulama-ulama? Ulama-ulama ni kan manusia. Manusia ini tak sunyi pada salah dan silap. Kalau sekir Quran, dah tentu-tentulah betul mana ada salah. Kalau ada hadis, dah tentu-tentu betul mana ada silapnya. Nabi SAW kan maksum. Tapi kalau selagi nama manusia, walaupun dia ulama pun, dia tidak maksum. Dia
tidak terpelihara daripada kesilapan. Inilah fahaman yang saya pun terfikir